Baiklah semua pelajar, so kali ni kita akan study moral. Apakah dia 18 nilai universal yang ada di dalam pendidikan moral? Daripada kita tingkatan 1 sampailah kita tingkatan 5. Sebenarnya kita telah belajar 18 nilai universal yang sama. Di dalam 18 nilai universal ni kita kena tahu dia punya nilai sebab nilai-nilai ni memang akan ditanya berulang-ulang semasa kita nak menjawab soalan struktur ataupun soalan esei. Jadi pelajar, kita revise kembali apakah 18 nilai universal ini. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. So apabila kita lihatlah pada tajuk ini kepada Tuhan, inilah nilai pertama, nilai yang utama yang biasa kita buat. Di dalam nilai yang pertama ni, kalau kamu tengok dia punya huraian, dia punya definisi adalah keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala ajaran berlandaskan pegangan agama dan kepercayaan masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara. Jadi kenapa dia nak sebut tentang Tuhan? Sebab di dalam hidup kita, apa yang kita buat mestilah berlandaskan kepada agama masing-masing. Agama kita berbeza tetapi Tuhan kita memang minta kita mematuhi apa saja ajaran dalam agama masing-masing supaya kita tidak menyimpang jauh. Kita akan buat perkara yang baik, perkara yang dimaklumkan, perkara yang ada dalam kita punya agama. Dan yang penting, kita akan ikutlah juga prinsip rukun negara. Dalam soalan struktur ataupun esei, memang dia tak akan sebut apakah definisi, tetapi perkataan, apa-apa perkataan yang wujud di dalam definisi ni, kamu still boleh gunakan untuk membina ayat. Okay, untuk membina ayat. Sesuaikanlah. Nilai yang kedua adalah nilai kasih sayang. So di dalam nilai kasih sayang ni, maksud dia adalah kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas. Kita semua manusia. Tak kiralah kita nak sayang ataupun kita nak ada perasaan menyayangi kepada siapa. Sama ada kepada ahli keluarga, iaitu sesama manusia, ataupun kepada sahabat, kepada guru, ini semua sesama manusia. Ataupun kepada haiwan. Contoh macam kamu ada bela anjing, bela kucing sebagai haiwan peliharaan, okey, kita ada perasaan sayang kepada haiwan dan juga kepada alam sekitar. Alam sekitar kita ni kita ada sungai, kita ada pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, itu semua adalah dari segi alam sekitar. So itu pentingnya nilai bagi kasih sayang. Yang kedua adalah nilai, yang ketiga adalah nilai kesederhanaan. So apa nilai kesederhanaan ni? Sikap tidak keterlaluan ataupun kita kata tak over lah. Contohnya kat sini dia kata dalam membuat pertimbangan. Maksudnya nak buat apa-apa keputusan, kita jangan over. Ataupun perlakuan dari segi perbuatan kita, tanpa mengabaikan kepentingan diri dan juga orang lain. So nak buat apa-apa jangan over, jangan melampau. Contoh, awak lapar. Awak nampak atas meja tu penuh dengan pelbagai jenis makanan. Ada pizza, donat, ada tom yum, ada nasi goreng, ada mi goreng, ada macam-macam menu. Semua kamu nak ambil banyak-banyak. Tak boleh. Kita kena ada sikap sederhana. Jadi kena wujudkan nilai kesederhanaan dalam diri masing-masing. Dan kalau kamu lihat, kat sini dia kata tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. So kalau kamu ambil semua makanan, dah kira kamu mengabaikan kepentingan orang lain. Janganlah tak makan langsung. Itu dah kira mengabaikan kepentingan diri. Jadi kena ada sederhana. Yang keempat adalah nilai keberanian. So apa nilai keberanian? Berani. Okay, sanggup menghadapi cabaran dan yakin serta kita kuat, kita tabah
Bila nak buat apa-apa tu kita boleh volunteer diri. Kenapa kita volunteer? Sebab kita berani. Itu maksudnya nilai keberanian. Seterusnya kita ada nilai kejujuran. Apakah dia nilai kejujuran? Kita akan bercakap benar. Tak menipu lah maksudnya. Bersikap amanah. Kalau diberikan tanggungjawab, kita akan jaga betul. Contohnya mak bagi duit RM100 nak beli barang. Jadi ada ekstra duit tu, kita amanah lah, kita akan memulangkan kembali wang. Tak adalah kita simpan dalam poket. Itu maksudnya orang tak amanah. Dan kita perlu ikhlas dalam perlakuan. Contohnya bila cikgu minta tolong buat ni, kamu ikhlaslah nak bantu. Tak adalah kamu nak buat tu sebab nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain bahawa kamu ni bagus. Bukan. Kita kena ada sikap kejujuran ataupun nilai kejujuran dalam diri. Dari segi percakapan benar kita, dari segi amanah kita dan dari segi ikhlasnya perlakuan masing-masing. Yang keenam iaitu nilai kerajinan. So nilai kerajinan ini adalah usaha yang berterusan. Maksudnya kita buat terus, bersungguh-sungguh dan dedikasi dalam melakukan sesuatu. Kita rajinlah, kita nak menunjukkan kerajinan dalam diri. Kita sanggup buat benda tu bersungguh-sungguh. Yang ketujuh, kerjasama. Kerjasama ni maksudnya melakukan sesuatu bersama-sama untuk kebaikan semua. Kita ada teamwork dari segi aktiviti yang kita buat tu, kita kena ada partner, sama ada secara berkumpulan ataupun secara berdua. Itu namanya kerjasama. Tak kiralah dengan siapa. Dengan kawan ke, kalau gotong royong dalam taman itu dah kerjasama, sesama masyarakat, sesama jiran. Kemudian yang ke-8, dari segi kebebasan. So apakah nilai kebebasan? Maksudnya bebas melakukan sesuatu tetapi bukan suka-suka hati bebas. Ada peraturan dan undang-undangnya. Contoh, kalau kita kata kebebasan beragama. So di Malaysia kita ni kita ada nilai kebebasan. Apa yang bebas? Bebas beragama. Kenapa kita kata bebas beragama? Contoh, di dalam Malaysia kita ada pelbagai agama. Kristian, Islam, Buddha, Hindu. Kita ada banyak agama. Jadi setiap agama-agama ni kita diberikan kebebasan bercuti. Contohnya cuti tahun baru Cina, cuti Deepawali. Nampak tak? Betapa di Malaysia ni kita mengamalkan nilai kebebasan dalam agama. Begitu juga kalau kita ada kebebasan dari segi berpakaian. Tak adalah kita kata agama, kamu agama apa? Agama Hindu. Kamu tak boleh pakai baju kurung. Tak ada tak ada istilah macam tu. Kita bebas melakukan sesuatu tetapi tertakluk kepada peraturan dan undang-undang. Seterusnya, yang ke-9 adalah nilai bertanggungjawab. So, apakah nilai bertanggungjawab ni? Kesanggupan diri untuk memikul dan melaksanakan tugas. Dan yang penting, kewajipan kita yang kita buat itu mestilah sempurna. Maknanya bila diberikan tanggungjawab untuk melakukan sesuatu, kita akan buat dengan betul. Biasanya nilai bertanggungjawab ni dia akan seiring lah dengan nilai kejujuran, kerajinan. Biasanya dia akan seiring. Yang ke-10 adalah nilai berdikari. So apakah itu nilai berdikari? Maksudnya kalau kamu pecahkan perkataan ni, dia kata berdiri di atas kaki sendiri. Maksudnya bukanlah kita berdiri atas kaki kita. Semua pun berdiri atas kaki masing-masing. Kita tak ada berdiri atas kaki orang lain. Maksud berdikari di sini, kita boleh melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Maknanya kita buat sendiri, tidak mengharapkan bantuan orang. Contohnya kat rumah kalau kita nak makan kan, kita akan masak sendiri. Tak adalah kalau mak tak masak, kita pun tak makan.
Tak ada macam istilah seperti itu. Okay? Berdikari, kita boleh berusaha sendiri. Kamu nak berjaya dalam peperiksaan, kamu kena berusaha sendiri untuk membaca dan membuat tugasan serta kerja sekolah. Itu maksud dia berdikari. Kamu nak berjaya dalam sukan, kamu kena ada usaha sendiri untuk berlatih. Selagi kamu tak berlatih, macam mana kamu nak berjaya? Itu maksudnya berdikari. Okay, yang ke-11 adalah nilai berterima kasih. So, apakah nilai berterima kasih ni? Bila orang dah buat sesuatu untuk kita, pastikan kita akan mengucapkan perkataan tersebut ataupun melakukan perbuatan untuk menunjukkan kita bercakap terima kasih. Okay, contoh dekat sini, maksud dia kata perasaan dan perlakuan. Dari segi emosi kita, kalau orang bantu kita, kita rasa terharu sangat. Mungkin kita akan cakap lah, terima kasih, terima kasih. Itu. Berterima kasih. Ataupun dari segi perlakuan, mungkin kita akan ada yang mengalir air mata sebab sedih lah. Sedih sebab kita happy lah. Sedih kerana gembira. Gembira sebab apa? Gembira sebab dibantu oleh orang lain. So kita akan tunjukkan pengiktirafan. Mungkin juga kita nak cukup nak tunjukkan perasaan happy. Dapat hadiah daripada cikgu sebab menang pertandingan macam-macam. So kita tunjukkan muka senyum kita, happy kita. Terima kasih. Macam tu. Sebab apa? Sebab kita dapat penghargaan, kita dapat pengiktirafan dan kita pun nak menghargai apa yang orang beri kepada kita. So itu adalah nilai berterima kasih. Okay, yang ke-12 adalah nilai baik hati. Apakah nilai baik hati ni? Baik hati kerana apa? Okey, di sini diberikan maksud kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan diri dan juga orang lain dengan kita memberi bantuan serta sokongan moral secara ikhlas. Kita tolong orang. Bila kita tolong orang lain, akan wujudlah sikap baik hati. Okay, kenapa kita tolong? Sebab orang itu memerlukan bantuan. Yang ke-13, ini adalah nilai harga diri. So, apakah nilai harga diri? Nilai harga diri ni, harga kan? Harga ni kalau kita tahu harga tu dia mahal. Okay, harga adalah sesuatu yang mahal dan ia adalah bernilai. Contohnya di sini adalah kita punya maruah diri. So apakah itu harga diri? Bagaimana kita menjaga maruah diri. Keupayaan kita untuk menjaga maruah diri. Jangan memalukan diri kita, jangan memalukan keluarga kita. So itu adalah nilai harga diri. 14 adalah nilai hemah tinggi. So apakah nilai hemah tinggi? Adalah beradab sopan. Okay, sopan. Sopan santun. Berbudi pekerti mulia dari segi perbuatan kita, dari segi percakapan kita. Okay. Apa yang kita buat, kita kena tunjukkan sopan santun. Mulut kita pun kena jaga, jangan keluarkan perkataan yang tidak baik. Mulut kita kena sebut perkataan-perkataan yang baik-baik. Bila kita ada sopan santun, kita ada budi pekerti yang mulia, barulah ada wujudnya nilai hemah tinggi. Yang ke-15 adalah hormat. Nilai hormat. Maksud di sini adalah kita menghargai dan kita memuliakan orang lain. Okay, siapa yang kita hormat? Hormat seperti hormat kepada kawan, hormat kepada guru, hormat kepada ibu bapa dan ramai lagi. Jadi itulah maksud dia hormat. Kita menghargai orang lain, kita menghormati orang lain, kita memuliakan orang lain. Kita angkat dia lah orang yang lebih tinggi darjat dia. Kenapa? Okey, dari segi ni dia kata peraturan institusi sosial. Maksud di sini ikut ranking lah. Kalau atuk nenek itu dia lebih tinggi daripada ibu ayah. Maknanya ibu ayah akan hormat kepada atuk nenek. Kita pun sama juga. Kita akan hormat kepada ibu ayah. Kemudian kita akan hormat orang yang lebih tinggi daripada kita, iaitu atuk nenek kita. Dari segi sekolah pun sama, kamu akan hormati guru, hormati pengetua dan sebagainya.
16, nilai rasional. Okey. Apa maksud rasional? Biasanya rasional ni kita akan kaitkan dengan berfikir. Kita menggunakan otak lah. Okey. Boleh berfikir. Berfikir yang macam mana? Kita fikirkan alasan dengan bukti yang nyata. Untuk kita mengambil apa-apa tindakan secara wajar. Kalau kamu biasa buat latihan, kamu akan nampak ada dilema moral. Contoh, dapat tiket konsert, okey. Tapi kamu nak pergi ataupun tak pergi, kamu akan berfikir secara rasional. Manakah yang lebih baik? Itu maksudnya. Boleh berfikir berdasarkan alasan, maknanya kena ada sokongan lah. Kenapa kamu pilih setuju? Kenapa kamu pilih tidak setuju? Kenapa kamu kata nak pergi? Kenapa kamu kata tak nak pergi? Mesti ada alasan. Mesti ada bukti yang kuat untuk menunjukkan tindakan kamu tu. So itu adalah rasional. 17 adalah patriotisme. So apakah patriotisme ni? Adalah perasaan bangga dan taat setia kepada raja dan juga negara kita. Contohnya, bulan ini adalah bulan kemerdekaan. So, apakah sikap yang menunjukkan kamu ada nilai patriotisme? Okey, saya akan mengibarkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang di kereta saya, di rumah saya, di meja kelas saya. Itu adalah patriotisme. Semangat kamu kepada negara dengan raja. Dan akhir sekali adalah nilai toleransi ataupun nama lain dia adalah tolak ansur. So apa maksud tolak ansur? Dia adalah bertolak ansur lah, boleh berbincang. Okay? Dan kita ada perasaan sabar dan kita cuba mengawal diri. Untuk apa? Untuk kesejahteraan hidup dan orang lain. Contoh, kawan kamu terlanggar kamu ketika makan. Jadi kamu punya makanan tu jatuh dekat baju. Adakah kamu akan terus tumbuk dia? Ataupun kamu, okey tak apa. Yang itu pun minta maaf, kamu pun maafkan dia. Okey, itu adalah sikap tolak ansur ataupun toleransi. Dan pelajar, kamu kena tahu nilai kita ada 18 nilai universal. Bila menjawab soalan, kesemua 18 nilai ini tidak boleh salah perkataan, tidak boleh salah eja. Pastikan kamu hafal 18 nilai ini dengan tepat ejaannya. Jangan ubah-ubah dia punya nilai. Contohnya hormat ni, kamu kata menghormati. Bila kamu gantikan nilai menghormati, salah. Okay, nilai dia adalah nilai hormat. Jangan tukar-tukar sendiri. Kemudian kamu kata nilai apa? Nilai terima kasih. Salah. Nilai berterima kasih. Nilai bertanggungjawab. Jangan salah perkataan Jangan ubah-ubah perkataan-perkataan ini semua. Kalau kamu ubah, kamu akan kehilangan markah untuk nilai. Okay? Kejujuran, kerajinan. Jangan tukar jadi jujur, rajin. Okay? Salah Salah. Pastikan perkataan-perkataan nilai yang kamu gunakan ini mestilah betul dan tepat dan tak ada diubah-ubah perkataannya. Ejaan pun tak boleh salah. Dan apabila kamu menjawab apa-apa soalan yang meminta nilai, pastikan kamu tulis dulu perkataan ini. Nilai kepercayaan kepada Tuhan, nilai kasih sayang, nilai kesederhanaan, nilai keberanian. Okay, perkataan ni mesti ditulis. So saya harap pelajar jelaslah. Okay, mungkin pada latihan saya tak tekankan sangat bahagian ni sebab saya nakkan pelajar semua cuba jawab dulu. Dapatkan huraian dia dulu. Tapi sekarang ni kita akan lebih kepada ulang kaji dan pecutan. Jadi kamu kena buat dengan betul lah. Okay, lepas ni kalau saya berikan soalan-soalan, pastikan kamu gunakan perkataan nilai di sebelum jawapan nilai kamu. Mesti adalah perkataan ini.
Okey, mesti ada perkataan nilai-nilai ini.